Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah dan inayahnya kita berada dalam satu bulan yang cukup mulia, bulan yang penuh dengan barakah. Bulan yang kita melaksanakan banyak amal-amal ibadah untuk memperbaiki diri ke arah yang lebih baik, insya-Allah. Jadi kita ni dah beberapa hari lagi ni nak masuk satu Syawal, nak sambut hari raya Aidilfitri sebagai tanda kemenangan kita, kejayaan kita menempuh satu bulan, 30 hari ataupun 29 hari lebih kurang. Kita menahan diri kita daripada melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian kita memperkukuhkan amalan-amalan fardu, kita top up lagi dengan amalan-amalan sunnah. Pada malam hari kita melakukan ataupun mendirikan solat-solat tarawih, sambung pula lagi dengan tadarus Al-Quran, memperbanyakkan zikir kepada Allah dan sebagainya. Dan saya kira kita lakukan itu ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala, dan kita nak mencapai ataupun meraih keberkatan daripada Allah, seterusnya melayakkan kita untuk menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang bertakwa sesuai dengan perkataan dan kalam Allah di dalam surah Al-Baqarah, la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan madrasah dan juga pentarbiyahan Ramadan ini dapat melahirkan diri kita sebagai orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Pada kesempatan ini saya ingin berkongsilah berkaitan dengan hikmah pensyariatan Ramadan itu kepada umat Islam, umat di akhir zaman ni, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang saya kira penuh dengan hikmah yang tersembunyi yang boleh kita gali dari sudut aspek yang pelbagai. Saya rasa kebanyakan kita lah bila kita lihat ibadah Ramadan ini dalam perspektif yang tertentu, kita merasakan bahawa Ramadan ini ibadah semata-mata lah, salah satu daripada tuntutan syariat untuk kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi dalam kerangka ilmu yang lebih luas, sebenarnya Ramadan ini ataupun berpuasa pada bulan Ramadan telah memberikan kebaikan kepada kita dari 4 sudut ataupun 4 perspektif kesihatan, iaitu kita ada biologi, psikologi, sosiologi dan juga spiritual. Bio, psiko, sosial, spiritual. Baik, saya nak ulas satu persatu. Hikmah yang pertama iaitu hikmah dari sudut biologi. Biologi ni kesihatan tubuh badan lah. Jadi kita tak nafikanlah bahawa bulan Ramadan ini adalah merupakan bulan yang mana kita menahan diri kita daripada banyak makan. Jadi bulan Ramadan ni jangan kita kata pesta makanan lah. Walaupun itulah kalau pergi bazar Ramadan tu, ya Allah, itu aku rambang mata kita tengok makanan cukup banyak tetapi sebenarnya bulan Ramadan mendidik kita supaya kita kurangkan makan, kerana yang kita nak banyakkan pada bulan Ramadan ni adalah memperbanyakkan ibadah. Kita pesta ibadah, bukan pesta makan. Jadi sebenarnya bila Allah kurniakan kepada kita syariat berpuasa pada bulan Ramadan ini, sekaligus dia telah memberikan aspek kesihatan dari sudut biologi, kesihatan tubuh badan. Dan kita lihat ada beberapa lah yang saya tengok dari sudut diet pemakanan. Ini cerita orang nak kurus lah ni. Jadi bila dia nak kurus tu ada beberapa kaedah diet yang sebenarnya berasaskan kepada puasa. Kita ada IF, intermediate fasting, kemudian kita ada OMAD, dan kemudian ada lagi satu tu apa namanya, ketogenesis, lebih kurang gitulah kan. Nak nyebutnya tak berapa nak reti. Kita ni lidah tu lidah orang Perak kan, tiba-tiba nak cakap Perancis pula, lebih kurang gitulah, ketogenesis dan sebagainya, di mana diet-diet ini telah memanfaatkan fungsi badan. Ketika mana badan itu tidak menerima makanan, dan ada satu fasa dalam diri kita yang dia akan membakar lemak untuk memberikan tenaga kepada manusia. Ialah makanan tak masuk. Kalau nak ikutkan, bila ada makanan, maka dia akan cerna makanan untuk ditukar kepada tenaga. Jadi dalam keadaan kita berpuasa, makanan tak ada, fungsi tubuh badan kita yang canggih yang Allah jadikan ini, rupa-rupanya dia ada satu fasa yang mana kita sebut sebagai fasa ketosis. Pada waktu itulah badan kita akan membakar lemak untuk menjadikan tenaga. Sebab tu orang kalau nak kurus bulan Ramadan ni memang boleh dapat lah, dengan syarat jaga pemakanan sewaktu berbuka dan juga bersahur. Tapi itu bukanlah tujuan utama kita. Tujuan utama kita ibadah puasa tu. Sebab kita dapat lihat bahawa dari sudut saintifiknya telah membuktikan bahawa berpuasa pada bulan Ramadan dapat menjaga kesihatan biologi kita, kesihatan tubuh badan kita, insya-Allah. Lagipun tuan-tuan, kita dalam 12 bulan ni, 11 bulan kita melantak macam-macam benda dah kita makan kan. Apalah salahnya masuk bulan Ramadan kita fokuskan sebulan ini untuk kita kurangkan makan, supaya memberikan kerehatan kepada tubuh badan dari sudut fungsi-fungsinya, untuk memastikan kesihatan itu lebih baik pada masa yang akan datang.
Baik, yang keduanya tuan-tuan, kita nak lihat dari sudut psikologi. Di mana bila masuk bulan Ramadan, kita melakukan amal ibadah, amal kebaikan. Tidak lain dan tidak bukan, kita berharapkan kebaikan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nak menjemput dan meraih keberkatan daripada Allah, rahmat Allah Subhanahu Wa Taala kepada diri kita ataupun kepada keluarga kita. Jadi pengharapan ini merupakan nilai dari sudut psikologi terhadap keimanan, kepercayaan dan juga keyakinan kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebagai Tuhan yang Maha menentukan, yang berkuasa, ya, Maha memberi dan sebagainya lah. Jadi pengukuhan psikologi keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam bulan Ramadan ini, kita harap dapat digunakan untuk 11 bulan yang akan datang. Jadi bila di luar bulan Ramadan nanti, kita pun tak tahu apa akan jadi pada kita kan. Katakanlah bila ditimpa musibah, Allah berikan sedikit ujian kepada kita. Jadi kita harap supaya pengukuhan terhadap keimanan kita dalam bulan Ramadan ini boleh meredakan ataupun memberikan ketenangan kepada kita apabila kita melalui ujian-ujian yang sukar. Jadi bila kita pasakkan keimanan pada diri kita, sekiranya kita diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita akan bersyukur. Dan sekiranya apabila ditimpa dengan musibah, maka kita akan sabar dan redha dengan musibah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sudah pasti sama ada Allah memberikan nikmat ataupun ujian kepada kita, keadaan kita kekal tenang kerana kita yakin dan percaya terhadap Allah Subhanahu Wa Taala sebagai Tuhan yang sangat menyayangi kita. Seterusnya kita nak mengupas dari sudut sosiologi, di mana masuk bulan Ramadan ni tuan-tuan, kita melakukan ibadah ni banyak yang kita lakukan secara berjamaah. Bila kita solat sunat tarawih, kita lakukan secara berjamaah. Kita sambung pula dengan tadarus Al-Quran pun dilakukan secara berjamaah, sama ada di masjid ataupun di rumah dengan ahli keluarga. Di samping itu tidak kurang juga kita berkongsi rezeki, berkongsi makanan dengan jiran tetangga. Tengah masak, waktu nak berbuka ni teringat pula jiran sebelah, apalah makan je kan. Jadi kita berkongsi rezeki dan kemudian kita memikirkan umat-umat Islam lain yang mungkin berada dalam keadaan yang serba kekurangan. Jadi kita bersedekah untuk memberi makan kepada anak-anak yatim, kepada fakir miskin dan sebagainya lah. Jadi kita memenuhkan aktiviti-aktiviti yang dapat mewujudkan satu suasana yang harmoni dalam kalangan masyarakat. Ini yang kita kata kebaikan dari sudut sosiologi, di mana kita mampu untuk melahirkan sebuah masyarakat yang harmoni, yang sejahtera ataupun mudahnya kita kata menjalinkan hubungan ukhuwah Islamiah yang cukup cantik sebenarnya. Begitu juga dengan yang keempat ni tuan-tuan, kita nak lihat pula bagaimana ibadah Ramadan memberikan acuan kesihatan kepada spiritual iaitu kerohanian. Saya sebutkan tadi pada awalnya, bila masuk bulan Ramadan ini, kalau boleh kita tak nak jadikan Ramadan ni sebagai pesta makanan, iaitu makanan fizikal, makanan tubuh badan. Tapi tuan-tuan, masuk bulan Ramadan ni, kita perlu jadikan Ramadan ni sebagai pesta ibadah, iaitu pesta makanan bagi kerohanian kita. Spiritual ataupun rohani kita perlukan juga kepada pemakanan. Jadi makanan dia apa? Makanan dia merupakan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita ni sempat beribadah malam je kan, sebab siang kita kerja. Jadi siang tu kita banyak je berada di pejabat lah. Tapi tak apa tuan-tuan, ibadah ni jangan nampak pada sembahyang je. Banyak lagi ibadah ringan yang kita boleh lakukan. Contohnya apa? Zikir. Zikir ringan je. Kita boleh gunakan apa-apa zikir yang telah diajarkan oleh Nabi SAW untuk kita amalkan sepanjang bulan Ramadan. Tengah kita buat kerja tu kan, dalam hati kita, sama ada kita berzikir dalam hati ataupun berzikir secara lisan, kita pun subhanallah, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Kalau rasa panjang sangat, ambil lah setiap hari tu satu-satu. Hari ni nak zikir subhanallah, subhanallah, subhanallah kan. Dan kemudian bulan Ramadan ni bulan pengampunan. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Allah nak memberikan keampunan buat kita ni. Jadi perbanyakkanlah taubat kepada Allah dengan zikir astaghfirullah, astaghfirullah. Nak cantiknya kalau kita dapat amalkan zikir ataupun sayyidul istighfar. Ini merupakan permohonan keampunan, penghulu bagi segala istighfar. Apa dia? Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Masya Allah, panjangnya. Jadi bila panjang ni payah sikit dah. Tak apa kalau tak nak panjang-panjang pun ambil astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah wa atubu ilaih. Kalau tak nak wa atubu ilaih tu pun tak apa, ambil je astaghfirullah. Kita memohon keampunan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang penting waktu kita berzikir, kita menghadirkan Allah dalam diri kita, kita khusyuk terhadap zikir yang kita baca. Nak lagi cantiknya, kita mengakui segala kesalahan yang kita pernah lakukan sebelum ini
dan kemudian kita ada satu azam untuk kita tidak mengulangi segala perkara maksiat yang kita lakukan di luar bulan-bulan Ramadan. Jadi mudah-mudahan zikir tersebut dapat memberikan ketenangan buat diri kita di samping menjadi pemakanan rohani yang baik pada bulan Ramadan ini. Tuan-tuan dan puan-puan sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi begitulah sedikit sebanyak kupasan yang berkaitan dengan hikmah Ramadan apabila kita melihat dalam perspektif biologi, psikologi, sosiologi dan juga spiritual. Dan saya tekankan apabila kita mengetahui bahawa ialah ibadah Ramadan yang rupa-rupanya bukan sekadar ibadah yang menjadi tuntutan dalam Islam, tetapi di sebalik itu Allah memberikan syariat puasa untuk memberikan kepada kita nikmat kesihatan, kesihatan tubuh badan, kesihatan dari sudut psikologi, kesihatan dari sudut kehidupan bermasyarakat, termasuklah kesihatan spiritual ataupun dalaman kita ini. Jadi sudah pastilah tuan-tuan, apabila kita mengetahui tentang perkara ini, bertambah lagi keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan satu syariat bukan sekadar ibadah, syariat yang bukan dilihat dalam konteks ibadah semata-mata, tetapi telah dibuktikan secara saintifik memberikan nikmat kesihatan yang menyeluruh kepada kita selaku umat Islam. Jadi sekadar itu sahaja perkongsian saya pada kali ini. Mudah-mudahan memberikan manfaat dan juga panduan buat kita umat Islam untuk meneruskan kehidupan kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala yang beriman dan sentiasa bermuhasabah untuk mengoreksi diri menjadi seseorang yang lebih baik pada masa yang akan datang. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.